السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada tadabbur juzuk amma ataupun tadabbur juzuk 30 masih lagi pada surah Al-Mutaffifin. Dan hari ini insya-Allah kita akan sambung bahagian terakhir surah Al-Mutaffifin, iaitu ayat yang ke-29. Dan insya-Allah kita akan selesaikan sampailah kepada ayat yang ke-36, ayat terakhir bagi surah Al-Mutaffifin ni. Pada ayat yang ke-29 kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang mentertawakan orang-orang beriman. Ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita pada kita tentang golongan yang digelar sebagai al-muqarrabun, iaitu pada ayat sebelumnya Allah Ta'ala sebut, ayat 28, ainan yashrabu bihal muqarrabun, mata air yang akan diminum olehnya orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat sebelum ni kalau kita tengok, Allah Ta'ala cerita tentang nikmat syurga kepada dua golongan, iaitu pertama al-abrar, yang kedua ialah al-muqarrabun, iaitu bermula pada ayat 22 sampailah ayat yang ke-28. Allah Ta'ala cerita tentang dua golongan ahli syurga, al-abrar dan juga al-muqarrabun. Al-abrar ni golongan yang banyak melakukan bakti ataupun banyak melakukan benda-benda baik. Mereka ni akan dapat balasan syurga yang berbagai-bagai, nikmat syurga yang berbagai-bagai. Yang mana kalau kita tengok nikmat tu Allah Ta'ala detailkan satu persatu. Allah Ta'ala cerita apa yang abrar akan dapat. Antaranya mereka berada di atas singgah sana yang indah, alal araiki yanzurun, wajah mereka berseri-seri, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Selain pada itu diberi minum daripada minuman arak yang terpelihara, yusqawna min rahiqin makhtum. Dan Allah Ta'ala sebut antaranya mereka akan minum air yang dicampur dengan mata air yang bernama tasnim. Itu ayat yang ke-27. Kemudian Tuhan sebut tasnim itu hanya diminum oleh golongan al-muqarrabun. Maknanya bagi golongan muqarrabun nikmatnya lagi tinggi, di-upgrade lagi berbanding kumpulan ataupun golongan al-abrar. Kemudian Allah Ta'ala nak sebut ayat 29 pada malam ni, siapakah al-muqarrabun? Al-muqarrabun itu kalau kita tengok ialah orang-orang yang dekat. Dalam bahasa terjemahan bahasa Melayunya, al-muqarrabun mari pada perkataan qaraba, iaitu dekat. Orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla.
Kita tengok apa yang disebutkan oleh para ulama. Dia sebut sini, siapakah mereka yang al-muqarrabun itu? Untuk memahaminya, kita kena kenangkan dan bayangkan keadaan para sahabat semasa mula-mula Islam dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang derhaka kepada agama selalu mengetawakan orang mukmin yang mula-mula memeluk Islam. Mereka ditertawakan sebab mereka menyebut tentang benda-benda gaib yang manusia tidak nampak. Jadi mereka nampak pelik pada pandangan orang kafir, dan kerana itu orang kafir mentertawakan mereka yang beriman itu. Ayat 29 tadi Allah Ta'ala sebut, innal ladzina ajramu, orang-orang yang suka melakukan kesalahan ataupun orang-orang yang berdosa, kanu, mereka itu, minal ladzina amanu, terhadap orang beriman, mereka suka persenda dan ketawakan orang beriman. Orang beriman yang dimaksudkan sini ialah al-muqarrabun. Nak sebut pada kita al-muqarrabun ni ialah golongan yang awal memeluk Islam pada peringkat awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka pada waktu ini telah dipandang sebagai kumpulan yang pelik. Sebab apa pelik? Pertama, mereka tidak menerima unsur monoteism dalam penyembahan. Monoteism ni maksud dia apa? Mewujudkan kuasa-kuasa lain yang hebat dengan Tuhan, lalu kita seru ataupun kita puji kuasa tu. Dalam erti kata lain, ianya ialah berhala. Jadi kumpulan muqarrabun ni ialah kumpulan yang menafikan semua berhala yang ada, yang dinisbahkan sebagai perantaraan antara satu orang hamba tu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka ni ditertawakan kerana mengingkari amalan majoriti, iaitu bila mana nak berdoa, kita kena berdoa kepada berhala dulu, barulah doa itu akan dibawa oleh berhala kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka ingkar benda tu. Mereka bila mana nak berdoa, direct pada Allah Ta'ala. Mereka ni golongan politism. Mereka ni golongan monoteism. Politism tu banyak sembahan, banyak Tuhan. Okay. Monoteism ni satu Tuhan. Itu istilah canggih sikit lah. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya mereka dipandang pelik itu kerana mereka tidak menerima kesyirikan yang dinisbahkan kepada Tuhan itu sendiri. Okay. Jadi Allah Ta'ala sebut, mereka golongan pertama ni telah menerima berbagai-bagai ancaman, berbagai-bagai penindasan, dan teruk dibantai oleh golongan-golongan yang majoriti pada waktu itu. Jadi al-muqarrabun adalah mereka yang mula-mula mahu beriman, mula-mula mahu percaya. Mereka tidak kisah walau apa pun yang dikata orang. Kalau zaman sekarang sudah senang masuk Islam kerana sudah ramai yang beriman, tetapi bayangkan mereka yang mula-mula beriman dahulu, tentu amat susah bagi mereka kerana mereka nampak berlainan dengan orang lain. Maknanya kumpulan yang awal ni dalam minoriti satu hal. Yang kedua, mereka ni bukan daripada kumpulan yang profesional, bukan, tak ramai. Majoriti yang diikut Nabi yang awal-awal ni ialah daripada kumpulan orang bawahan, hamba, orang miskin. Adalah orang profesional tapi tak ramai, macam Abu Bakar, macam Abdul Rahman bin Auf, macam Uthman bin Affan, tapi tak ramai. Yang lebih ramai ataupun yang majoriti dalam kumpulan Islam pada waktu itu ialah daripada kelompok bawahan. Okay. Jadi dengan sebab kepelikan yang mereka pegang itu, akidah yang mereka pegang itu, mereka setiap kali lalu mereka akan ditertawakan. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-30, wa idza marru bihim yataghamazun. Maksudnya, dan apabila orang-orang yang beriman itu melintas di hadapan mereka, mereka akan mengedipkan matanya. Yataghamazun ni maksudnya kerlingan mata ataupun pandangan mata yang menghina. Ataupun sebahagian menterjemahkan ialah yataghamazun ni ialah perbuatan untuk mentertawakan orang tu ataupun mempersendakan orang tu. Pertama, pandangan mata tengok orang ni macam tak selamat ataupun pelik. Yang kedua, ditunjuk dengan mulut sahaja. Macam kita nak datang orang yang kita tak berapa suka, kita akan sebut, mari cara lagu tu. Okay. Maknanya waktu dia orang beriman ni masuk dalam kalangan orang-orang kebanyakan, orang akan senyap seketika. Dah masuklah, ni geng-geng Muhammad dah masuk. Itu yang mereka lalui.
dan ia bukan mudah pada waktu tu. Kita hari ni beriman mudah sebab apa? Sebab majoriti dah beriman, ataupun ramai dah orang yang Islam. Jadi agama Islam tidak pelik. Tapi pada waktu tu, apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang diikuti oleh para sahabat, ternyata paling pelik berbanding yang lain-lain. Sebab tu kalau kita tengok, bila mana peringkat dakwah Nabi ni, Nabi perintahkan sebahagian sahabat yang tak tahan ditohmah dengan pelik itu untuk berhijrah ke Habsyah. Perlu berhijrah ke Habsyah supaya adanya kelompok daripada Islam ni yang dia punya jiwa tu tak tertekan sangat. Jadi diorang pun mengikut arahan Nabi pergi ke Habsyah. 2 kali hijrah ke Habsyah kalau kita baca sirah. Tujuan dia apa? Nak bagi kumpulan orang Islam ni tak semuanya dibantai, ada juga yang selamat. Maknanya kalau berlaku apa-apalah di Mekah, andai kata konspirasi yang dilakukan oleh Quraisy untuk bunuh semua orang Islam, di sana masih ada lagi sakit baki Islam. Dan yang kedua nak sebut di situ, sebab apa Nabi suruh hijrah ke Habsyah? Sebab di Habsyah ini, orang-orang yang beragama di Habsyah ni, dia punya cara beragama tu macam lebih kurang dengan orang Islam. Tak sama, tapi ada toleransi yang tinggi. Sebab tu Quran sebut berkenaan dengan orang-orang yang berada di Habsyah. Habsyah pada waktu tu, Ethiopia hari ni, ianya sebuah tamadun yang hebat, kerajaan yang hebat. Kerajaan Ethiopia dahulu ialah kerajaan yang besar. Dia ada pengaruh. Taklah sehebat Rom dan Parsi, tapi ianya dibilang sebagai kerajaan-kerajaan yang hebat. Agama diorang ialah agama Nasrani, Kristian yang masih belum tercemar. Kita jangan bayang apa tu? An-Najashi, Ashamah An-Najashi, raja dia tu, agama Kristian di negara Habsyah pada waktu tu sama macam Kristian yang ada tempat kita sekarang ni. Dia tak sama. Yang zaman tu dia tak tercemar sangat dia punya akidah dia orang. Dia orang ada sikap membesarkan Nabi Isa, tapi tak lagi pergi kepada membesarkan patung ataupun akidah-akidah Trinity yang melampau. Tidak ada lagi pada waktu tu. Sehingga ada ayat Quran turun cerita tentang mereka ni, mereka yang Kristian ni. Allah Ta'ala kata, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Kamu akan dapati orang yang paling akrab kasih sayangnya. Tuhan guna perkataan wala tajidanna aqrabahum mawaddah, yang paling dekat rasa sayang tu dengan orang beriman, alladzina qalu inna nasara, iaitu golongan-golongan yang mengatakan kami ini Nasrani. Tuhan cerita, adakah berpada dengan dia mengaku dia Kristian maka dia dikira sebagai orang yang dekat dengan orang Islam? Quran kata, zalika bi annahum qissisina warruhbana la yastakbirun. Kerana pendeta-pendeta mereka, pemimpin-pemimpin mereka bukanlah daripada kalangan orang yang sombong. Jadi apa beza antara Habsyah dengan Quraisy di Mekah pada waktu tu? Sombong. Habsyah lagi besar kerajaan berbanding Mekah. Mekah kecil. Quraisy ni dia boleh kuasai kerajaan mana? Tak ada kerajaan mana pun. Dia kuasai Mekah, lembah kecil tu ya, yang dia kuasai. Mekah ni bukanlah sebuah daerah yang besar. Mekah dengan Perlis lebih kurang ya. Dia punya, orang kata apa, meter persegi dia lebih kurang. Kalau besar pun besar dia sikit je. Mekah, Madinah ni antara tempat yang kecil, tapi kepadatan penduduk tu ramai. Okay. Apa yang orang Quraisy kuasai? Dia hanya kuasai kota tu. Habsyah dia kuasai banyak. Habsyah dia kuasai kerajaan-kerajaan yang besar. Habsyah pada waktu tu meliputi Sudan sekali. Maknanya dia punya kawasan jajahan tu besar, pengaruhnya lagi besar. Tapi apa yang membezakan antara Habsyah dan juga Mekah, kerajaan Habsyah dan kerajaan Mekah pada waktu tu? Pemimpin-pemimpin di Mekah, mereka itu sombong dengan keturunan. Adapun An-Najashi bukanlah orang yang sombong, walaupun kuasa pengaruh Najasyi lagi besar dan lagi hebat berbanding kuasa pengaruh Abu Jahal yang ada di Mekah pada waktu tu. Nak sebut pada kita bahawasanya kesombongan itu menjahanamkan manusia. Mana-mana sejarah manusia ni, orang yang sombong, tidak ada cerita orang sombong melainkan penutupnya Allah Ta'ala tutup dengan kehinaan.
Fir'aun yang sombong, Allah Ta'ala tutup dengan kehinaan. Abu Jahal yang sombong, Allah Ta'ala tutup dengan kehinaan. Qarun yang sombong pun sama. Semua cerita orang-orang sombong seperti itulah. Jadi kita tengok Allah Ta'ala kata pada ayat yang ke-30, wa idza marru bihim yataghamazun, bila mana lalu saja orang-orang yang baru masuk Islam ni, mereka ni buat pandangan mata yang tidak menyenangkan. Orang beriman tu perasan, sahabat-sahabat Nabi yang baru masuk Islam ni dia perasan kata orang tak suka kita. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala sebut, dan apabila mereka kembali kepada kaumnya. Siapa? Orang-orang kafir. Dia kembali pada kaumnya ataupun keluarganya, inqalabu fakihin. Mereka balik dalam keadaan mereka ketawa gembira. Maknanya siang hari mereka bekerja, buat urusan berniaga, siang hari terserempak dengan orang-orang Islam yang baru masuk Islam. Pertama mereka ejek orang Islam, yadhakun, ketawa orang Islam. Yataghamazun ni maksudnya mereka buat pandangan mata yang menjengkelkan, iaitu pandangan mata yang tak menyenangkan. Lepas tu Allah Ta'ala kata, bila mana habis dah urusan harian, balik rumah, antara entertainment yang nak cerita dengan ahli keluarga ni, dia orang akan cerita siang tadi jumpa orang Islam, nampak benar bodoh orang Islam. Dia cerita lagu tu. Sebab zaman tu tak ada TV, nak tengok TV. Jadi balik rumah, ketua keluarga dia akan cerita, pagi tadi jaga kedai jumpa siapa? Jumpa geng-geng Islam, pelik pada orang, pakaian pun pelik, cakap pun pelik pada orang, amalan harian pun pelik. Sebab tu Quran kata, wa idzan qalabu, bila mana dia orang balik ke rumah, jumpa keluarga, inqalabu fakihin, jumpa dalam keadaan ketawa, dan dia rasa benda tu bahan hiburan yang dia orang nak berehat dengan cerita lagu tu. Sedangkan dia orang tak tahu ketawa yang dia orang buat, senda yang dia orang lakukan kepada orang Islam, pandangan mata, itu semua benda-benda yang bakal menjahanamkan dia orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut ayat yang ke-32, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, dan orang-orang itu apabila melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Jadi majoriti pada waktu itu melihat kumpulan yang muqarrabun ni ialah kumpulan yang sesat. Sebab pertama minoriti, yang kedua kuasa tak besar sangat, orang bawahan. Adalah 2-3 orang profesional tapi tak kuat sangat. Jadi itu antara benda yang dia orang rasa dia orang hebat. Kita boleh tengok ini tabiat orang sombong. Dia rasa hebat dengan diri dia. Bila mana dia rasa hebat dengan diri dia, pertama dia jumpa dengan orang yang dia rasa orang tu lagi kecil daripada dia, dia akan yadhakun. Yadhakun ni bahasa Arab dia akan terjemah ketawa, tapi bukan ketawa secara literal. Maksudnya ialah mempersendakan. Lalu ketawa pelekeh orang. Tuan-tuan mungkin boleh tengok sebahagian orang cara dia ketawa tu dia pelekeh orang. Quran kata yadhakun. Lepas pada ketawa pelekeh orang ni, penyakit sombong dia akan yatarattab, dia akan keluar benda-benda ni. Dia akan keluar daripada sombong yang kita simpan dalam hati tu, dia akan pergi dan keluarlah akhlak-akhlak yang buruk ni. Pertama, tengok orang suka pelekeh orang. Yang kedua, datang orang yang kita rasa rendah pada kita tu, yataramazun, kita pandang dia dengan pandangan yang melekehkan dia. Lepas pada tu, dia Allah Ta'ala sebut, bila mana jumpa orang lain, kita akan cerita orang yang kita pelekeh tu, dan kita jadikan cerita kita lekeh dia tu sebagai cerita bual yang entertainment kita sedap sembang. Tuan-tuan tengok orang-orang yang sombong, bila mana dia jumpa dengan geng-geng sombong dia akan cerita, aku jumpa geng ni tadi, betul tak tahu apa. Cara dia cerita tu dia macam nak bangga. Kemudian Quran kata dia akan pergi kepada stage yang paling tinggi, dia sesatkan orang yang dia pelekeh tu. Jadi 4 stage. Pertama, sombong, asal datang pada sombong. Jadi yang pertama dia akan mempersendakan orang tu. Kemudian dia
dia buat pandangan mata yang tak senang dengan orang tu, lepas tu dia balik dia cerita ke orang sebagai cerita yang menggembirakan hati dia, boleh pelekeh orang. Dan yang keempat, dia boleh pergi kepada sesatkan orang tu. Ini 4 penyakit yang Allah Ta'ala sebut. Dan inilah 4 benda yang akan dilalui oleh mana-mana orang yang nak mempertahankan kebenaran, khususnya muqarrabun. Dan benda ni bukan senang, terutamanya para sahabat yang awal. Dia orang pergi nak buat urusan harian, dia orang diketawakan, dia orang dipandang dengan pandangan yang pelik, dia orang dijadikan bahan bual bicara, bual yang panah, orang duk sembang. Dan lebih dahsyat, orang dah cok dia orang ni sesat pada waktu tu. Jadi ini ujian yang dilalui oleh golongan-golongan yang awal. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut antara kelebihan orang-orang yang awal ni, mereka akan minum air daripada mata air, namanya tasnim dalam syurga. Yang mana tasnim ni, orang-orang yang masuk syurga daripada kalangan abrar pun tak dapat minum. Golongan abrar hanya boleh minum saripati saja, maknanya campuran satu air dengan tasnim. Tapi orang-orang yang muqarrabun ini, dia dapat minum air tasnim itu. Tasnim tu maksudnya air yang suci, bersih, tak bercampur. Rasa dia kita tak boleh nak terangkan. Satu kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada al-muqarrabun. Ayat yang ke-33, Allah Ta'ala sebut pada ayat 33, wama ursilu alaihim hafizin. Ayat 33 Allah Ta'ala kata, padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga bagi orang-orang mukmin. Ayat ni ada 2 tafsiran. Yang pertama, Allah Ta'ala nak beritahu pada orang-orang kafir, kamu ni bukanlah pihak yang dilantik oleh mana-mana Tuhan ataupun mana-mana kuasa untuk pelekeh orang ataupun nilai orang. Dia ni tak elok, dia ni tak pandai, dia ni tak cerdik. Tidak ada orang yang melantik kita, ataupun tidak ada kuasa yang melantik kita untuk kita pelekeh keburukan dan kelebihan orang yang ada. Tak boleh. Itu yang pertama, tafsiran pertama. Tafsiran kedua yang disebutkan oleh sebahagian ulama, ayat ni khusus kepada orang Islam supaya jangan terkesan dengan ejekan ataupun lecehan yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir. Sebab kita orang Islam pun tidak dihantar untuk sakit kepala fikir macam manalah dia boleh pelekeh aku, tak perlu fikir. Jadi orang beriman pada waktu ni, mereka pun bila mana balik rumah, mereka tak fikir macam mana orang kafir boleh benci kita, sakitnya hati, nak lawan tak boleh, tak perlu fikir. Benda-benda seperti ni kita boleh tengok, ianya berkait dengan macam mana menguruskan emosi. Tapi kerja kita orang Islam ni ialah kita sampaikan kebenaran. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar tu berjalan macam biasa. Cuma kalau orang dia tak mau terima benda yang disampaikan tu, kita tak perlu fikir macam mana dia tak boleh terima. Tak perlu fikir. Sebab tu kalau tengok mana-mana orang yang berminat dengan ajaran sesat, walaupun dia tu orang yang ada high education, pendidikan yang tinggi, kita tak perlu pelik. Ada orang dia pelik bila mana tengok sebahagian orang-orang yang ada pendidikan berminat dengan aliran-aliran yang pelik, walaupun dia tu ada pendidikan. Saya pernah sembang dengan satu orang, dia pelik dengan satu orang ni, Dr. Faizal Musa. Tuan-tuan kenal Faizal Musa? Faizal Musa ni nama lain dia Faisal Tehrani, seorang doktor di UKM. Dia ni Syiah, dia ada PhD, dia tulis banyak novel apa semua. Sembang dengan satu orang kawan, dia kata saya pelik lah macam mana, sebab dia tu pegawai JAKIM 2-3 kali panggil bincang dengan dia ni tentang minatnya dia dengan Syiah ni, sehingga dia pun letak nama dia Tehran. Tehran ni nama ibu negara di Iran tu. Dia minat dengan benda tu. Sebab tu tuan-tuan, tak, dia ada satu bab yang kita kena terima, manusia ni bila mana dia cerdik tak mana pun, dia minat dengan benda tu, kita akan nampak dia ada problem. Sebab tu kita akan tengok orang ni dia ada education yang tinggi, tapi last sekali dia duduk dengan orang yang tak berapa cerdik, cara dia bercakap pun tak apa cerdik. Tuan-tuan tak payah sakit kepala fikir benda tu, sebab benda tu hanya meletihkan kita saja. Yang kita tahu, kita tengok macam mana Quran cerita. Sebab tu kalau tengok ni kalangan yang duk lawan Nabi ni, semuanya majoriti orang yang pandai menulis, pandai membaca. Dia boleh dengar Quran yang Nabi sebut,
Dia pun faham perkataan Arab yang Nabi lantunkan. Fahamnya Abu Jahal terhadap kalimah-kalimah Quran ialah dengan kefahaman yang tinggi, sebab dia ni orang yang bercakap dengan bahasa sastra. Kalau kita tengok orang-orang zaman awal ni, zaman Nabi ni, orang Arab zaman tu dia bercakap dengan bahasa yang sastra, bahasa Arab sastra. Sebab tu kalau tengok kebiasaan orang Arab ni, dia punya kebolehan dia boleh buat syair on the spot. Syair tu dengan laras bahasa yang tinggi. Beza dengan Arab sekarang, dia boleh bersyair tapi syair dia tu guna bahasa pasar. Macam kita orang Melayu boleh pantun, tapi pantun lorak ikut negeri masing-masing. Asal pantun tu kena pakai bahasa baku standard bahasa Melayu. Okay. Tapi dengan sebab orang makin kurang perkataan apa semua, jadi kebiasaan tu tak dapat ataupun kebolehan tu tak berapa kuat. Abu Jahal lebih memahami Al-Fatihah daripada kita. Mungkin kita boleh kata lagu tu. Sebab dia bercakap bahasa tu dan dia tahu alhamdu ada beza dengan al-madhu ada beza dengan asyukru. Tapi apa yang membentengi Abu Jahal untuk dia faham dan terima ajaran Quran? Kesombongan. Bukan kepetahan bercakap, banyaknya maklumat dalam perkara ni tentang perkataan, bukan tu. Sebab tu kita akan tengok manusia ni walaupun dia tinggi, dia punya pengajian dia, bila mana dia ada satu penyakit iaitu dia sombong, dia akan blok kebenaran tu. Kebenaran ni dia tak akan boleh tembus dengan orang yang ada sombong. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata al-kibru batarul haq wa ghamtin nas. Sombong itu ialah suka pelekeh orang dan tolak kebenaran. Itu maksud sombong. Sahabat ni pernah Nabi tanya sahabat, "Wa mal kibru?" Takbur ni apa? Sombong ni apa? Sahabat pun kata, sombong ni ialah orang yang pakai baju kemas elok, segak baju dia dan pakai kasut yang elok. Nabi kata innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah Taala itu cantik dan sukakan kecantikan. Tak salah nak pakai baju segak, baju mahal, kasut yang mahal, tak salah. Tapi yang sebenar-benar sombong ni ialah orang yang bila mana dengar kebenaran, dia tak berminat dengan kebenaran. Lebih dahsyat lagi, dia pelekeh orang yang bawa kebenaran. Itu makna sebenar kepada sombong. Okay. Jadi penyakit yang ada dalam majoriti musyrikin Quraisy pada waktu tu, mereka lebih cerdik pada Nabi, mereka sombong. Itu juga benda yang berlaku pada iblis dulu. Bila mana Allah Ta'ala perintahkan dia untuk sujud kepada Adam, sujud hormat. Apa yang timbul dalam perasaan iblis? Dia kata dia lagi hebat daripada Adam. Sombong yang datang. Manusia yang ada penyakit lagu ni, dia payah nak terima kebenaran. Dia ambil masa lama sehingga dia pecahkan kesombongan tu. Sebab tu kau tengok antara orang yang Allah Ta'ala beri rahmat, dipecahkan kesombongannya ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni antara geng yang lawan dakwah Nabi. Dia pun mentua Nabi. Bukan sebahagian orang, bukan sembarang orang lah dengan Nabi. Nabi kahwin dengan anak dia, Ummu Habibah. Dan kalau tengok Abu Sufyan ni last kali dia mengaku tentang kesombongan dia. Dia dan Amru bin Al-As ni antara yang kemudian masuk Islam. Sebab tu kalau kita tengok, dia orang ni bila mana dah masuk Islam, dia orang jadi slow, tak bercakap derah macam dulu dah. Zaman dulu derah lah, sebab zaman dulu pemimpin. Zaman dah Islam dah menang tu, dia orang tak ada pemimpin. Dia orang taklah jadi orang bawahan, jadi hamba tu taklah. Cuma jadi orang biasa. Zaman Umar Al-Khattab jadi khalifah. Umar ni orang akan suka pergi buat urusan di rumah dia. Sama ada di rumah ataupun pergi masjid. Okay. Jadi setiap pagi orang akan pergi rumah Umar Al-Khattab untuk mengadu apa-apa masalah zaman dia jadi khalifah. Jadi ada hari itu Abu Sufyan dengan Amru bin Al-As ni, dua orang ni ada problem nak mengadu pada khalifah. Dia orang pergi awal pagi lagi, pergi tunggu depan rumah Umar dengan harapan Umar akan dengar pengaduan dia. Umar buka pintu, Umar dah nampak dia dua orang tu duduk ada depan. Umar kedepankan dulu Bilal bin Rabah yang ada belakang. Umar tengok Bilal yang duduk beratur tu, mungkinlah kalau kita nak bayang macam orang beratur tu. Umar tengok Bilal, Umar kata taqaddam ya Bilal, mari depan Bilal, beritahu apa masalah kamu. Jadi benda tu Abu Sufyan dia macam hot temper sikit lah. Aku dah mari awal, ambil nombor pun awal, tiba-tiba yang kena layan orang mari lambat. Cuma yang agak cerdik pada waktu tu ialah Amru dia macam tenangkan Abu Sufyan. Dia kata
wahai Abu Sufyan, kita ni ialah antara orang yang bila mana diseru kita lambat. Bila mana Nabi SAW seru kita pada kebenaran, kita antara yang lambat. Wa idza nadaina fa abta'na. Bila mana Nabi seru kita, kita lambat. Bila ni Nabi seru, terus dia sahut seruan tu, iaitu dia peluk Islam. Okay. Jadi kalau hari ni kita tidak dilayan oleh Umar, padanlah kita dulu pun lambat. Kalau kita rasa tak puas hati di pintu Umar, maka rasa tak puas hati itu akan lebih besar bila mana kita berada di hadapan pintu syurga nanti. Amru orang yang cerdik. Amru kata kalau duduk depan pintu Umar tak puas hati dah, tengok ada orang lagi awal masuk. Kalau kita duduk depan syurga nanti Allah Ta'ala persilakan ni Al-Muqarrabun dulu masuk, kita tak masuk lagi sebab kita masuk Islam lambat. Kita masuk tahun ke-7, ke-8 hijrah. Mekah nak kalah dah baru kita masuk. Nampak orang Islam gagah baru kita masuk. Waktu dia orang lemah, kita lawan dia. Jadi itu kita boleh tengok sebahagian manusia dia kena akur lah, sebab sombong yang dia buat dulu, dia kena dapatlah balasan tu. Maknanya dia tu terima. Zaman dia hidup tu dia tengok macam mana Umar layan dia. Okay. Cuma nak sebut kepada kita, poin dia di sini ialah manusia itu penuh kesombongan. Manusia itu penuh kesombongan. Dan balik kepada fokus asal surah ni cerita pada kita apa dia? Perangai orang-orang kafir bila mana jual beli, dia menipu dalam timbangan. Sebab apa dia tipu? Sebab dia rasa dia bangsa yang hebat. Dia rasa dia bangsa yang hebat. Dia bangsa yang kata apa? Yang ada kemuliaan. Jadi kalau orang yang nak beli urus niaga dengan dia, dia rasa dia berhak untuk ambil kesempatan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang Arab ni, dia akan panggil kita yang bukan Arab ni dengan perkataan A'jam. A'jam ni maksud dia apa dalam bahasa Melayu? A'jam ni ialah non-Arab, bukan Arab, yang lidah pendek tak pandai bercakap. Tu maksud dia. Maknanya dia ibaratkan kita, dia misalkan kita ni, orang Ajam ni ialah orang yang tak pandai bercakap, orang yang perkataan tak fasih. Istilah kita lagi umum, ibaratkan kita ni macam ayam itik, tak payah layan lah lagu tu. Sebab tu dia guna perkataan Ajam. Dia nak panggil kita yang bukan Arab ni Ajam. Dululah perkataan tu disebut dengan nilai kehinaan, dengan bentuk kehinaan. Apa lebih bangsa Arab tu? Lebih bangsa Arab ni, pertama, bahasa Arab tu memang antara bahasa yang orang kata apa, agak unik lah, dan bahasa yang ada pengaruh yang besar dalam ilmu. Okay. Hebat orang Arab ialah pada satu huruf ya, huruf dad tu ya. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab ni, dia ada satu huruf, huruf dad. Huruf yang paling susah untuk disebut bagi orang yang bukan Arab. Masuklah kita orang Melayu ni. Kita Melayu ni okey, kalau orang Jawa lagi teruk bunyi dia nak sebut huruf dad tu. Orang Cina lagi teruk nak sebut benda tu. Okey. Dia orang bangga sebab tu dia orang kata nahnu afsahun nas bi lughatid dad. Kami ni orang yang paling fasih dengan bahasa dad. Sebab huruf dad ni adalah huruf yang paling payah untuk kita tepat. Kita baca Quran ni waladhdallin tu, tak semualah orang Melayu yang baca ni dia dapat markah 100% penyebutan huruf dad tu betul dengan kedudukan asal orang Arab sebut. Agak susah. Cuma nak sebut pada kita, bangga hanya boleh bercakap fasih pada orang. Tu saja. Sombong pada benda tu tak wajar. Kesombongan tu kecil je. Orang Arab diangkat oleh Allah Ta'ala kerana dia terima Islam. Kalau tak terima Islam, maka Arab masih lagi tiada nilai sampai hari ini pun. Cuma itu nilai-nilai kesombongan yang diruntuhkan. Okay. Allah Ta'ala sebut lagi pada ayat yang ke-34. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Maka pada hari ini tu ialah hari kiamat, orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang muqarrabun, mereka pula yang akan mentertawakan orang kafir. Maknanya hari kiamat nanti Allah Ta'ala beri balasan balik kepada orang yang ditertawa dulu di dunia, iaitu orang-orang muqarrabun yang menahan fizikal dan mental, tentangan yang dikenakan, orang pelekeh kita, orang buat pandangan mata yang tak senang, sampai satu masa Allah Ta'ala benarkan orang beriman tengok orang kafir yang lawan dia ni dulu
yang pelekeh dia ni dulu. Dan pada waktu tu orang beriman muqarrabun ni yadhakun, mereka mempersendakan dan mentertawakan balik orang-orang kafir pada waktu tu. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-35, alal araiki yanzurun, mereka tertawa ke orang kafir dalam keadaan mereka berada di atas pelamin-pelamin yang indah. Maknanya duduk dalam keadaan yang penuh nikmat dalam syurga. Allah Ta'ala berikan kepada mereka pelepah rasa dulu. Sebab apa benda ni kena ada? Sebab manusia ni dia teringat, walaupun dia duduk di syurga dah, dia teringat dulu waktu aku Islam teruk jugalah aku kena. Jadi Tuhan ni dia maha adil, dia bagi tengok balik muka orang yang pernah pelekeh dulu, dan orang yang pelekeh tu perasan orang yang dia perlekehkan di dunia tu sedang memerhatikan dia sedang dihina pada waktu tu, iaitu orang kafir. Walaupun benda ni dia benda gaib, maknanya orang yang duduk dalam syurga boleh tengok orang yang duduk dalam neraka, dan dia orang ketawa kepada ahli neraka, dan ahli neraka tahu ahli syurga ni sedang ketawakan dia. Teknologi dalam syurga lah. Maknanya tak perlu ahli syurga tu kena masuk dalam neraka tu tengok, oh teruk dia orang kena, tak perlu. Macam zaman kita lah, zaman kita ni kita nak buat video call pun boleh tengok orang, dan orang yang duk terima video call tu dia tahu kita sedang tengok dia. Itu teknologi zaman kita. Okay. Bila mana tengok tu dia jadi satu tekanan mental bagi ahli neraka. Oh malu aku, dulu aku sakan lah kata ke dia ni, hari ni dia ketawakan aku dengan sebab apa yang disebut sebagai balasan. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat 36 penutup bagi surah ni, hal thuwibal kuffaru ma kanu ya'malun, apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka lakukan? Ayat yang ke-36 ni ialah bentuk dia tu bentuk soalan. Hal thuwibal kuffar, adakah akan diberi pahala, balasan, upah kepada orang kafir terhadap apa yang mereka lakukan? Ya, hakikatnya orang yang sombong Allah Ta'ala akan malukan dia. Mana-mana orang yang sombong Allah Ta'ala akan malukan dia. Di dunia ni kau tengok, malu ni kita tak nampak malu ni, tapi orang sangat takut kalau dia kena benda-benda yang boleh memalukan dia. Tuan-tuan tengok orang politik dia sanggup bayar macam-macam untuk tutup aib dia sebab dia malu kalau orang tahu masalah dia. Kita akan jumpa setengah-setengah orang yang berpengaruh, dia buat jenayah zaman dia ada kuasa dulu, akhirnya orang bongkarkan konspirasi, orang bongkarkan skandal dia. Dia malu tak keluar rumah, bertahun tak keluar rumah. Ada yang sanggup larikan diri ke mana-mana tempat. Sebab apa? Sebab malu. Malu itu ialah salah satu daripada makhluk yang Allah Ta'ala cipta untuk memberi azab pada manusia. Sebab tu manusia ni dia ada yang kita sebut sebagai malu muka. Muka tu malu bila mana ada benda-benda buruk orang tahu. Padahal malu ni kau tengok, kalau malu di dunia lah, contoh kita dulu cakap kemah, akhirnya kena sekali, malu nak keluar, sembang derah dengan orang, sembang anak kita berjaya apa semua, mari satu kes, rupa-rupanya yang berjaya tu jual dadah rupanya, kita pun tak tahu anak kita, tapi cerita jaja kampung ni anak saya pakai kereta kemas, masuk surat khabar apa semua, baru tahu anak jual. Ayah tak keluar rumah. Saya pernah jumpa kes ni, realiti berlaku, tapi negeri mana tak cerita lah. Okay. Ayah dia sembang kemas, anak dia pakai macam-macam kereta, cek punya cek, oh rupanya terlibat dengan penyeludupan dadah yang skala besar. Bukan dadah jenis juta 2 juta ni, boleh pergi pada 1 bilion lagi ambil. Sebab orang kampung pun perasan kereta ni macam baju dah tukar hari-hari tukar. Tapi ayah tu pergi masjid dabik dada depan AJK, oh anak saya je pakai kereta lagu ni. Tu masuk surat khabar sekali, anak dia, muka anak dia, bukan muka orang lain, muka anak dia. Dia malu tak pergi masjid, bertahun tak pergi masjid, malu. Malu tu hakikatnya tuan-tuan, dia tidak mengurangkan benda-benda yang ada pada diri orang yang kena malu tu. Kalau tuan-tuan perasan, ayah dia yang malu tu, ayah dia tak ada lah rumah ayah dia tu jadi kecil ke, tak, besar lagu tu kak. Okay. Tapi malu tu, dia malu, dia rasa rumah dia yang luas tu pun kecil lagi untuk dia berlindung. Okay. Duit yang ayah dia simpan tak berkurang pun, dia makan pun banyak tu kak. Cuma dia malu nak tengok orang kampung yang dia pernah
Cakap kemah tu dulu. Kan? Jadi kita kena berhati-hati dengan malu. Kalau Tuhan dia nak malukan kita, malu tu kita tak boleh nak tolak. Ia sangat benda yang perlu difikirkan. Dan apatah lagi kalau malu itu berlaku di akhirat. Sebab di sana bila mana didedahkan, semua orang akan tahu. Semua orang akan tahu. Sebab tu antara benda yang kita syukur pada Allah Ta'ala tutup aib kita sehingga kita ni boleh berjalan mana-mana tempat, orang tak tahu keburukan kita. Okey. Jadi selesai perbahasan untuk surah Al-Mutaffifin ni. Okey. Jadi kita tengok sikitlah mukaddimah kepada surah Al-Insyiqaq ni sementara menunggu masuk waktu Isyak ni. Okey. Saya memang ajaknya nak selesaikan surah ni saja. Okey. Tapi masih lagi ada waktu ni, kita cerita sikit. Surah yang seterusnya perbahasan kita insya-Allah pada kali yang akan datang. Malam ni kita mukaddimah je dulu. Ialah surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq ni ada berapa dari segi kedudukan dia? Surah yang keberapa? Surah yang ke-84. Al-Insyiqaq dari segi bahasa maksudnya yang terbelah. Syaqqa maksudnya terbelah. Okay. Surah ni statusnya sama macam surah sebelum ni, Makkiyah, iaitu turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jumlah ayat dia mengandungi 25 ayat. Surah Al-Insyiqaq mengandungi 25 ayat. Okay. Dan dari segi turutan penurunan, dia ni surah yang ke-83 diturunkan. Dalam Quran, dari segi susunan dia surah yang ke-84. Dari segi penurunan dia surah yang ke-83. Okay. Diturunkan selepas surah Al-Infitar. Diturunkan selepas daripada surah Al-Infitar. Dan dalam surah Al-Insyiqaq ni mengandungi 107 kalimah perkataan dan ada 440 huruf dalam surah Al-Insyiqaq. Okey. Kalau kita tengok objektif surah ni, Allah Ta'ala nak cerita pada kita, memujuk manusia agar kembali bertaubat kerana mereka akan pulang kepada Tuhannya. Surah Insyiqaq tentang taubat. Allah Ta'ala pujuk manusia dan beri peluang pada orang kafir supaya stoplah kafir kamu, stoplah lawan Muhammad ni. Kalau kamu nak balik rujuk pada Allah Ta'ala akan terima taubat kamu. Dan Allah Ta'ala akan balas dengan balasan yang adil kalau orang yang tak mahu bertaubat. Dan yang beriman akan sentiasa diganjari dengan syurga, dan yang kafir menentang akan diganjari dengan neraka, dibalas dengan neraka. Cuma poin dia lah, orang kafir kalau dia orang pilih untuk stop, Tuhan akan beri pengampunan, datang pada rahmat dia. Dari segi orang kata apa, sirah surah ni, bila dia turun pada fasa kedua permulaan dakwah, iaitu Nabi mula berdakwah secara terang-terangan. Dan pada waktu tu orang kafir dia bertembung dengan Nabi pada isu hari akhirat ataupun kebangkitan. Orang kafir dia percaya mati itu ada, yang tak percaya lepas mati ni ada hidup lagi. Yang dia orang percaya mati selesai. Sebab tu kita kena pulun habis-habis waktu hidup ni. Kalau nak jahat bagi jahat sungguh, kalau nak kaya bagi kaya sungguh. Jalan apa pun kita guna, yang penting kita sampai matlamat kaya. Tipu orang pun tipu orang lah. Itu kefahaman sebahagian masyarakat Arab jahiliah pada waktu itu. Tapi Nabi datang, Nabi kata cara tu tak betul. Sebab hidup tak selesai di sini saja. Hidup akan diselesaikan dan diteruskan pada penghidupan yang lain, iaitu di hari akhirat. Okay. Surah sebelum ini menyatakan bagaimana catatan amalan setiap manusia begitu rapi. Surah Mutaffifin, Allah Ta'ala cerita tentang Sijjin, dan Allah Ta'ala cerita tentang Illiyin. Sijjin dan Illiyin inilah tempat simpanan buku amalan. Masuk waktu belum lagi? Awal, bunyi awal. Maka surah ini menyatakan bagaimana buku catatan itu diperolehi pada kebangkitan di padang mahsyar nanti. Jadi bila mana berlakunya kebangkitan di padang mahsyar nanti, Allah Ta'ala akan cerita macam mana terima buku amalan tu. Tangan kanan ke, tangan kiri ke, kod depan ke, kod belakang ke. Jadi itu yang diterangkan dalam surah ni. Okay. Dari segi munasabah surah ni, okay, hubung kait dia dengan surah lain,
Ia bertitik tolak dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmizi dan juga Al-Hakim daripada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, iaitu Nabi kata, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yal ain. Siapa-siapa yang nak tengok panorama hari kiamat macam betul-betul depan mata, falyaqra idza syamsu kuwirat, bacalah surah At-Takwir, wa idza sama'u fatarat, dan juga surah Al-Infitar, wa idza sama'u syaqqat, dan juga surah Al-Insyiqaq ni. Okey. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya ini ialah surah-surah yang cerita tentang keadaan hari kiamat. Okay. Lepas tu yang terakhir sebagai mukaddimah ni, pembahagian ayat-ayat dalam surah ni ada 4 bahagian. Bahagian pertama ayat 1 hingga 5 cerita tentang kiamat itu pasti berlaku. Ayat 6 hingga 15 benarnya mahsyar. Bahagian yang ketiga ayat 16 hingga 19 sumpah Allah tentang hari kebangkitan. Dan bahagian yang keempat ayat yang ke-20 hingga 25 iaitu keadaan Quraisy saat mendengar ayat-ayat berkaitan dengan kiamat ni. Kita beri lalu azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okey, jadi itu sedikit sebanyak kita punya mukaddimah berkenaan dengan surah Al-Insyiqaq. Jadi saya rasa tak perlulah untuk kita panjang-panjang lagi, kita tutup teruslah kita punya kuliah pada malam ni. Dan moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat perbahasan surah Al-Mutaffifin tadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.